Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Muhammad Farouk bin Muhammad Farid akan membentangkan poster saya berkenaan dengan tokoh ekonomi, kemungkinan ekonomi Islam yang bernama Al-Makrizi. Okay, kita lihat dulu pendahuluan berkenaan dengan tokoh ini, mana ketokohan dan pemikiran ekonomi yang dicetuskan oleh Al-Makrizi telah mendapat pengiktirafan dalam kalangan cendekiawan Islam pada zamannya sehinggalah sekarang ini. Dan juga daripada cendekiawan barat juga yang telah iktiraf beliau lah. Dan banyaklah karya beliau bernama Iqtisa Al-Ummah, Biqash Al-Ummah dan Al-Suluk fi Ma'rifah Dual Al-Mulk telah membuka perbincangan secara mendalam berkenaan dengan masalah ekonomi dan teori-teori ekonomi yang dikeluarkan ketika krisis ekonomi berlaku. Okey, kita pergi, kemudian kita lihatlah pula latar belakang tokoh ekonomi ini, tokoh Al-Makrizi ini. Okay, iaitu beliau adalah, nama penuh beliau adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Okay, beliau ni kelahiran Barjuan, lahir di Kahirah pada tahun 766 Hijrah bersamaan dengan 1364 hingga 1365 Masihi. Okay, dari kecil beliau ni amat gemar sekali melibatkan diri dalam ilmiah, seperti fiqh, hadis dan sejarah ulama-ulama yang hiduplah pada zamannya. Tokoh yang banyak mempengaruhi Ibn Khaldun ni adalah tokoh yang banyak mempengaruhi Al-Makrizi ni adalah Ibn Khaldun. Al-Makrizi ni dia terkenal sebagai Maqrizah kerana Maqrizah bermakna terpencil dari kota. Dan Al-Makrizi ni waktu besar dia adalah merupakan sejarawan Mesir, ahli Mesir, sejarawan orang Mesir. Beliau merupakan sejarawan yang luar biasalah ketika zaman Ismaili Fatimiyah. Kehidupan Al-Makrizi ni dia sezaman dengan Syatibi dan Ibn Khaldun, iaitu pada abad ke-14 lah. Dan pada abad ni berlakunya kemunduran serta ketidakstabilan politik bagi dunia Islam, dan juga bidang akademik atau intelektual Islam juga sangat merundum lah waktu tu. Walaupun dalam keadaan macam tu, tapi Al-Makrizi tetap dapat melahirkan banyak karya-karyanya lah. Okay. Jadi dan seterusnya kita masuk perjalanan hidup beliau. Contoh dengan hidup beliau ni. Okay, pada usia 22 tahun, beliau Al-Makrizi ni menjadi pegawai di Dewan Al-Insya, iaitu sebagai setiausaha negara ketika pemerintahan Mamluk. Lepas tu pada tahun 791 Hijrah, Sultan Barquq mengangkat Al-Makrizi ni sebagai muhtasib di Kahirah. Dan kemudian Al-Makrizi ni pula diangkat sebagai pelaksana pentadbiran wakaf di Koloni Shah sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri Ad-Damsyik pada tahun 411 Hijrah. 434 Hijrah pula Al-Makrizi menunaikan haji dan memukim di Mekah untuk menuntut ilmu. Beliau mengajarkan hadis serta menulis sejarah lah. Okay, sehinggalah beliau mati pada 845 Hijrah bersama 27 Ramadan. Baik, seterusnya kita pergi kepada karya Al-Makrizi. Al-Makrizi ni dia telah menulis banyak 27 buah buku, dan antara buku-buku yang famous lah, buku beliau yang famous adalah Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar bi Zikr Al-Khithaf wa Al-Atsar, dan yang kedua Al-Suluk fi Ma'rifah Dual Al-Mulk, yang ketiga Ittiyaz Al-Hunafa bi Akhbar Al-A'immah Al-Fatimiyyin Al-Khulafa. Buku yang keempat beliau yang famous, Kitab Al-Muqaffa fi Tarajum Ahli Misr wa Al-Waridin Ilaiha, dan kitab yang seterusnya Kitab Suzur Al-Uqud fi Zikr Al-Nuqud, dan yang macam saya sebut tadi, Kitab Iqtisah Al-Ummah bi Khosh Al-Ghummah, dan kitab yang terakhirnya adalah Al-Khabar an Al-Bashar, di mana dalam kitab-kitab beliau ni beliau membincangkan dua benda lah yang nampak sangat mendalam, iaitu perbahasan berkenaan masalah ekonomi, dan juga yang kedua adalah teori-teori ekonomi yang dikeluarkan ketika krisis ekonomi berlaku lah waktu zaman Mesir, di zaman masa riwayat hidupnya kan. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada sumbangan pemikiran Al-Makrizi ni terhadap ekonomi Islam lah. Okey, yang pertamanya melalui konsep wang. Sejarah konsep wang ni, fungsi wang lah, di mana dari segi kajian yang dibuat oleh Al-Makrizi ni, okay, antaranya poin yang saya terus saya straightforward ni adalah
Menurut Al-Makrizi, circulation al-fulus, iaitu mata wang di Mesir yang melimpah akan menghancurkan hubungan nilai antara logam dan memberi kesan buruk kepada umum. Beliau juga mengatakan bahawa standard currency ataupun monetary daripada emas dan perak kepada mata wang tembaga pada masa Sultan Muhammad Al-Kamil Ibn Al-Adil Al-Ayyubi di Mesir dan Syria menyebabkan inflasi dan shortage keperluan hidup lah. Al-Makrizi berpandangan bahawa mata wang yang tidak stabil itu berlaku kerana percetakan wang bukan daripada emas dan perak. Emas dan perak masih relevan dan diperlukan menurut Al-Makrizi sebagai pertukaran terhadap barang-barang dan pembiayaan yang lain. Penggunaan mata wang boleh untuk transaksi dalam bentuk-bentuk yang berskala kecil lah. Okay. Emas dan perak juga tak menjamin dapat menghilangkan inflasi serta merta, tetapi ekonomi negara kerana inflasi ini juga boleh terjadi disebabkan faktor alam dan governance lah, daripada penguasa kan, pemerintahan yang buruk lah. Yang keduanya adalah implikasi penciptaan mata wang palsu ataupun mata wang yang rosak lah. Okay, menurut Al-Makrizi, suatu zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Ayyubi banyak cetakan mata wang lah dengan kualiti yang sangat rendah berbanding dengan mata wang yang berada di peredaran. Okay. Konsekuensinya adalah berlaku ketidakseimbangan lah ekonomi dalam persediaan bahan logam untuk mata wang tidak mencukupi untuk menghasilkan satu unit mata wang, dan juga ketika harga emas dan perak mengalami penurunan yang drastik lah. Okay. Lepas tu dan dia punya masalahnya lagi adalah masyarakat memilih untuk menyimpan mata wang yang berkualiti serta meleburnya menjadi perhiasan lah, serta melepaskan mata wang yang berkualiti rendah ataupun rosak ni ke dalam peredaran. Jadi wang yang beredar dalam masyarakat adalah mata wang yang berkualiti yang sangat rendah lah. Dan yang ketiga dalam konsep wang ni, Al-Makrizi menekankan tentang konsep daya beli wang lah. Okay? Iaitu hubungan antara stability pemerintah dengan keadaan ekonomi negara sangat bermain peranan lah. Okay? Apabila administration public ataupun penguasaan pemerintahan satu tempat berlaku korup dan tidak berjalan secara efektif, maka akan berlakulah stagnan ataupun terbantutnya perkembangan dalam ekonomi ni lah. Jadi sekiranya berlaku penindasan juga dan ketidakadilan dalam percukaian, sistem percukaian, maka penggiat ekonomi juga akan berhentikanlah aktiviti ekonomi ni, sebab diorang ni tak berminat lah nak melakukan kegiatan ekonomi di satu tempat yang teruk tu lah, yang pemerintahannya sangat down kan. Jadi apabila disebabkan tu akan menyebabkanlah berkurangnya produksi pula akan menjadi tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk sehingga terjadinya shortage supply itulah. Menyebabkan lepas tu apabila shortage supply tak rendah, maka akan naiklah kenaikan harga barang tersebut. Dan pemikiran yang idea yang Al-Makrizi ini keluarkan adalah teori inflasi lah. Okay. Macam secara umumnya kita tahulah inflasi berlaku adalah disebabkan kenaikan harga secara cepat tetapi daya beli yang rendah dan menurun lah. Inflasi juga adalah kecenderungan kenaikan harga yang secara terus menerus dalam waktu dan tempat yang tertentu. Menurut Al-Makrizi, berkenaan inflasi ini terjadi ketika kenaikan harga-harga secara terus menerus dalam jangka waktu yang tertentu. Beliau mengatakan peristiwa inflasi pada fenomena sosial ekonomi adalah sebuah fenomena alam juga yang menimpa kehidupan masyarakat. Beliau menyamakanlah yang nature disaster ni adalah sama dengan inflasi dalam fenomena sosial ekonomi. Jadi berlaku short supply barang dan penggunaan perlu mengeluarkan sejumlah wang yang lebih lah untuk satu jumlah barang yang sama. Okay. Jadi dalam teori inflasi ni Al-Makrizi membagikan dua lah sebabkan, iaitu natural inflation, iaitu inflasi berlaku disebabkan berkurangannya persediaan barang lah. Dan yang kedua adalah inflasi disebabkan kesalahan manusia, iaitu human error inflation lah. Okay, yang pertamanya dalam inflasi berlaku disebabkan berkurangannya persediaan barang ni sebabkan bencana alam lah berlaku kan. Bila bencana alam berlaku tu, dia merosakkan satu tempat tu dan menyebabkan terbantuklah kegiatan ekonomi kan. Macam contoh supply terkesan dengan banjir ke ataupun gempa bumi, yang produksi tu akan berkurangan lah, efektif kan, akan untuk nak menghasilkan produk tu terbantu atau terkesan sebabkan bencana alam tersebut. Dan even bencana alam tu dah reda,
Tapi still impact daripada bencana alam tu akan tetap menyebabkan proses penghasilan barang semua tu akan berkurang lah. Dan seterusnya, inflasi disebabkan kesalahan manusia lah. Ini macam saya cakap tadi, disebabkan korupsi dan administrasi pemerintahan yang tak cekap lah. Cukai yang melampau dikenakan dan menindas petani, dan jumlah mata wang yang berlebihan. Al-Makrizi ni berbeza pandangan dengan tokoh ekonomi barat Milton Friedman yang menganggap bahawa inflasi ni hanyalah fenomena monetary je lah. Tapi Al-Makrizi ni dia menekankan bahawa disebabkan pemerintahan yang buruk itu juga boleh berlaku inflasi. Okay, dan seterusnya daripada sebab kehidupan Al-Makrizi di Mesir, maka beliau buat kajian kesan inflasi yang terhadap masyarakat Mesir dengan membagikan masyarakat Mesir ini kepada 7 golongan lapisan sosial lah. Yang pertamanya penguasa dan pembantunya. Kedua, pada penguasa, pedagang besar dan orang yang hidup mewah. Ketiga, golongan menengah dari penguasa dan pedagang besar serta profesional. Petani menengah atas dan petani menengah bawah. Dan yang golongan yang kelima, golongan para guru, golongan yang fuqaha, mahasiswa, student dan tentera. Golongan yang keenam adalah pekerja kasar dan nelayan, yang mana bekerja di taraf kelas yang rendah. Dan akhir sekali adalah golongan papa kedana lah, yang duduk tak ada tempat, semua tu kan mengharapkan bantuan orang. Dan melalui kajian ini dapat dilihatlah kesan dalam kajian ni Al-Makrizi ni dia melihatlah kelas dari segi income dia dapat, macam mana dia mengharungi inflasi ni, kesan-kesan yang akan memberi kesan yang mendalam terhadap golongan ni kan. Dari segi klasifai lapisan masyarakat tu, sejauh mana kesan tu sangat memberi kesan yang teruk kepada diorang punya taraf hidup, untuk meneruskan hidup lah, macam tu lah. Jadi melalui kajian ini dapat dilihatlah kesan krisis monetary pada masa itu bergantung pada income seorang tu dan juga kekayaan golongan tersebut lah. Jadi kesimpulannya daripada tokoh Al-Makrizi ni, pencetakan mata wang haruslah disertai dengan perhatian yang besar lah, lebih besar lah oleh pemerintahan. Diorang ni kena cakna lah berkenaan dengan pencetakan mata wang, jangan lebih dan jangan terkurang. Dan dalam menggunakan mata wang dalam kegiatan ekonomi negara, perlulah menghasilkan pencetakan mata wang yang sangat berkualiti lah, dan diedar di masyarakat, di kalangan market juga adalah mata wang yang berkualiti tinggi. Suatu inflasi itu juga secara umumnya adalah kenaikan harga barang, dan itulah terbagi pada akibat berlakunya kekurangan persediaan, dan juga inflasi itu boleh berlaku disebabkan corruption itu jugaan. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya dengan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.